Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gambar terbalik eh. Kejap nak betulkan video. Macam mana nak bagi dia? Macam mana? Dia ada technical problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى كافة الأنبياء والمرسلين، إلى أصحاب رسول الله أجمعين، إلى أرواح أولياء الله الصالحين من المشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا الحمد رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي محمد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. يا الله يا فتاح يا عليم علمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi alhamdulillah, sound okay Sound clear ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, tak ada respon ni. Okey, boleh mula dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini adalah pengajian pertama daripada siri kuliah Akidah Tahawiyah sebagaimana yang diwar-warkan oleh pihak admin TC. Jadi ini pengajian pertama. Jadi pertama sekali marilah kita bersyukur ke hadratillah, yang dimana dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan hidayahnya, dengan inayahnya, kita dapat bersama-sama mengadakan program. Ketika waktu yang agak sempit ni, program menuntut ilmu, dan program ini kita bersama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai muslim, sebagai mukmin, di mana menuntut ilmu itu adalah kefarduan di atas setiap orang yang beriman. Jadi marilah kita berdoa dan memohon taufik daripada Allah Azza wa Jalla agar majlis ini berkesudahan dengan mencapai keredaannya, lantas dicatatkan di dalam lembaran amalan kebajikan kita yang akan membantu kita di akhirat kelak, insya-Allah.
Di seterusnya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pentadbiran Tirmizi Center, terutamanya Ustaz Dr. Said Shahrizan selaku Presiden, dan kepada AJK sekalian kerana sudi mengundang saya untuk bersama-sama menyampaikan dan berkongsi sedikit ilmu pengetahuan. Meskipun saya ni bukanlah orang yang layak, saya ni orang yang banyak kekurangan, namun demi menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kamu di atas al-birri wat taqwa, kebajikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong-menolong di atas ismi, kemaksiatan, wal 'udwan, dan permusuhan. Jadi di sini saya pagi ini berharap agar dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai orang yang diamanahkan oleh Tirmizi Center untuk mengendalikan majlis akidah, pengajian matan akidah Tahawiyah ini. Jadi memandangkan ini hari yang pertama, dan kitab yang saya akan gunakan sebagai panduan, sebagai tempat rujukan bagi menghuraikan matan akidah ini, saya akan gunakan kitab ni, Syarah Kabir, Syarhul Kabir ala al-Aqidah Tahawiyah, karangan Syekh Sa'id Fudah. Jadi sebenarnya kitab yang mensyarahkan tentang akidah Tahawiyah ni banyak. Kitab Jawi pun ada. Kitab Jawi tu tajuk dia Perisai Sekalian Mukallaf. Makna dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tapi kenapa saya pilih kitab ni? Sebab dia terlebih sesuai dengan zaman sekarang ni. Zaman kita ni banyaknya afkar-afkar yang munharifah. Afkar-afkar ni kadang-kadang dia puak-puak yang mendokong afkar-afkar yang munharifah ni kadang-kadang membangsakan diri mereka kepada ahli sunnah, kepada salafus soleh, akidah mereka. Jadi untuk menerangkan akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, perlu kita merujuk kepada karya-karya ulama semasa ni, sebab dia ada dia kritik afkar-afkar yang berbeza daripada ahli sunnah di zaman kita ni. Jadi sebagai muqaddimah, memandangkan saya akan menghurai matan akidah At-Tahawiyah ni dengan berpandukan Syarah Al-Kabir karya Syekh Sa'id Fudah. Jadi maka amat sesuai sekali lah kita ambil kalam-kalam Syekh Sa'id Fudah di dalam muqaddimah, di dalam kitab tersebut sebagai muqaddimah pengajian kita pada hari ini. Sebab dalam muqaddimah ni perkara yang penting. Mana-mana kitab yang kita baca yang ditulis oleh ulama-ulama, maka dia meletakkan di dalam muqaddimah itu beberapa fawaid, beberapa perkara yang penting yang perlu kita perhatikan. Jadi di sini saya akan mula masuk ke dalam perbicaraan muqaddimah karya Syekh Sa'id Fudah. Jadi belum lagi matan akidah At-Tahawiyah ni. Berkata Syekh Sa'id Fudah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, dan sesudah daripada itu, fa innal ishtighala
maka sesungguhnya mempersibukkan diri pada menerangkan akidah Islam termasuk di dalam perkara yang penting. Termasuk dalam perkara penting ni ialah membicarakan dan menjelaskan tentang akidah Islam. Wa tawdihuha bi adillatiha bil qadri alladhi yutaqu huwa min al umuri al hasanatil matlubah fi kulli zaman wa makan. Dan menerangkan akidah Islam beserta dengan dalil-dalilnya sekadar mana yang mampu dilakukan oleh manusia adalah perkara kebaikan yang dituntut syarak pada setiap tempat dan masa. Maknanya bukan ulama zaman dulu je yang perlu membahas tentang menghuraikan dan menjelaskan tentang akidah Islam. Bahkan ini adalah tanggungjawab yang mustamir, yang sentiasa akan berterusan sampai hari kiamat. Wadzalika li'anna al-bayan aslu taklif, dan demikian itu kerana penerangan itu merupakan dasar bagi taklif. Taklif ni makna apa? Taklif ni makna bebanan syarak lah. Maknanya aslu taklif, taklif ni maknanya apa yang Allah Ta'ala pertanggungjawabkan kepada kita selaku mukallaf. Jadi apa yang dipertanggungjawabkan kepada kita perlu kepada penjelasan. Sebab tu dikata li'annal bayan aslu taklif. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikra, akan zikra, salah satu daripada nama Quran az-zikra, litubayyina linnas, supaya engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan agar mereka itu berfikir. Jadi syarak nak menyuruh kita melakukan sesuatu, mengiktikadkan sesuatu, dia perlu kepada penjelasan. Jadi penjelasan inilah yang dilakukan oleh para anbiya dan kemudian diteruskan oleh pewaris-pewaris baginda Nabi SAW untuk menjelaskan tentang akidah, tentang akidah Islam, tentang syariat, tentang hukum hakam. Wa taklif fi aslihi hasanun, dan taklif itu pada asalnya adalah perkara yang hasan. Sebab taklif ni lah agama itulah taklif. Yang ditaklifkan kepada kita, ke atas kita ini adalah agama. Dan agama itu adalah wad'un ilahiyun, ialah satu kanun yang dibangsa kepada Tuhan. As-sa'iqu, yang membawa lidawil huquq, sa'iqun lidawil huquq, yang membawa orang dawil uqul, yang membawa orang-orang yang mempunyai akal, bi ikhtiyarihim al-mahmud, dengan ikhtiar mereka sendiri, ikhtiar mereka yang terpuji, membawa kepada ila sa'adati dunya wal akhirah, kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi itu taklif. Taklif ni ialah bebanan syarak, dan bebanan syarak yang Allah Ta'ala letak pada diri kita dinamakan din, agama. Dan agama ini dia membawa orang yang berpegang dengannya kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Li zawil uqul. Zawil uqul maknanya syarat nak berpegang dengan agama ni mestilah orang yang termasuk dalam uqala, dalam orang yang berakal. Sebab tu orang yang tidak berakal tidak ditaklifkan. Maka taklif itu adalah asal, fi aslihi, pada asalnya adalah hasan. Sebab tanpa taklif maka manusia akan hidup dalam keadaan huru-hara. Manusia akan hidup dalam keadaan huru-hara, chaos. Seperti maknanya kanun-kanun alam yang lain lah. Matahari beredar di falaknya sendiri, bumi beredar di falaknya sendiri. Jadi kalau orang yang tak beragama ni seolah-olah macam matahari itu bergerak sendiri ke sana ke sini tanpa ada apa-apa konun yang dia yang memegang dia.
Jadi wa taklif fi aslihi hasanun wal bayan, dan penerangan yusa'idun nas ala tadabburil haq wa tamassuki bihi biqadri taqatil basyariyah. Dan penerangan itu membantu manusia di atas mengaman-amati perkara yang hak. Nah, sebab perkara yang hak ni perlu dijelaskan. Apabila dijelaskan, maka dia akan membantu manusia untuk fikir, untuk nazar. Apa nazar? Harakatun nafs alal ma'qulat. Maknanya pergerakan jiwa kita ni terhadap perkara yang dapat difikirkan. Apa benda? Benda-benda abstrak. Benda-benda yang berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan kenabian, berkaitan dengan kesudahan alam ini. Itu semua tu adalah bayan. Dan bayan ni membantu manusia di atas mentadabur perkara yang hak, wa tamassuki bihi, dan berpegang kepadanya. Berpegang dengannya. Sesudah orang itu tadabur, sesudah seseorang itu tadabur, maka dia akan berpegang kepada perkara yang hak tersebut. Sebab tu an-nazar tu penting. An-nazar tu didahulukan. Wa tamassuki bihi biqadri taqatil basyariyah, dan berpegang dengannya sekadar mana yang dimampu oleh manusia. Jadi segala huraian, penjelasan ulama tentang akidah Islam, dan huraian ahli sunnah wal jamaah tentang akidah ini, adalah perkara yang hak. Segala apa yang disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah adalah perkara yang hak. Dan perkara hak yang dapat dicapai oleh akal manusia biasa ini ialah sebagaimana yang dibicarakan oleh ulama-ulama usuluddin dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi selain daripada firqah ahli sunnah wal jamaah, mungkin mereka berpandukan juga dengan Quran, tetapi kita kata tak tepat. Makna aswabu, golongan yang paling persis pada pemahaman dalam Quran dan hadis adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Ini kita kena ingat, ini penting. Golongan yang paling persis pemahaman dia, sekadar mana yang mampu dicapai oleh akal manusia, ialah pemahaman sebagaimana yang difahami oleh ahli sunnah wal jamaah. Itulah pemahaman Al-Quran dan hadis yang paling tepat. Kalau ada firqah lain menyalahi ahli sunnah wal jamaah, maka itu adalah pemahaman yang bukan daripada kalangan ahli al-haq. Jadi ahli al-haq ni adalah khusus buat ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia ahli sunnah wal jamaah? Siapa yang berpegang dengan haq. Jadi kita ikut para sahabat sebab apa? Para tabi'in. Kita ikut salafus soleh sebab apa? Sebab mereka ahli al-haq. Kita ikut haq yang mereka ikut. Jadi dengan mengikuti haq yang mereka ikut, maka kita jadi ahli sunnah wal jamaah. وقد بذل أعلام العلماء من المتقدمين والمتأخرين في هذا الأمر الجلال جهودهم. Jadi para ulama yang tokoh terkemuka daripada kalangan ulama sepanjang zaman telah berhempas pulas mengerahkan akal fikiran mereka pada menjelaskan akidah Islam. Makna berhempas pulas, mereka ni melakukan khidmat pada agama Allah Subhanahu wa taala sebenarnya secara percuma. Sebab itu tanggungjawab mereka. Bukannya ada allowance bulanan ke apa ke. Zaman dulu ulama-ulama semua ada yang bersendirian. Ketika di mana daulah tu daulah Mu'tazilah, tapi dia bersendirian dengan apa yang dia ada, harta yang dia ada, tenaga yang dia ada, keupayaan yang dia ada, semua untuk intisarul haq, untuk apa? Membela kebenaran. Jadi itu ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga dengan ulama-ulama hadis, yang mengumpul hadis-hadis sahih semua tu. Mereka menggunakan segala modal sendiri. Bukan macam zaman kita ni. Semuanya ada allowance. Semuanya ada bayaran. Semuanya ada support, dana semua. Jadi ini yang kita perlu insaf diri kita. Kita tengok macam mana ulama mutaqaddimin menghasilkan karya yang hebat-hebat, yang berkualiti tinggi, namun tidak ada orang pun yang bayar. Dia tidak dapat gaji pun.
Dia tidak dapat apa-apa upah pun. Jadi para ulama zaman silam telah berhempas pulas mengerahkan akal fikiran mereka pada menjelaskan akidah Islam. Lalu mereka menghasilkan wa qamu bi kitabati ta'lifatin rafi'atin mustawa. Mereka menghasilkan penulisan-penulisan yang bermutu tinggi. Rafi'atin mustawa, aliyatil qadr. Dan amat berkualiti nilai ilmiahnya. Wa ma zala an-nasu hatta al-an yastafiduna minha. Sehingga kan manusia zaman sekarang ini pun masih lagi dapat mengambil faedah daripadanya. Semua kitab-kitab yang kita telaah hari ini adalah hasil daripada juhud para ulama yang mutaqaddimin dan mutaakhirin lah. Jadi kita doakan agar Allah Ta'ala membalas jasa mereka itu. Jadi mereka faqad hawalul qiyam bima amarahum bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka telah berusaha mendirikan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa addaw, dan mereka menunaikan ma alaihim bihasabi ma wasi'ahumul amr, dan mereka menunaikan tanggungjawab mereka sekadar mana kemampuan mereka. Jadi sekadar mana kemampuan di zaman itu. Itu pun kalau kita bandingkan dengan situasi kita sekarang ni memang amat jauh lah. Mereka dengan akal yang tajam, dengan segala dengan segala perbahasan ilmiah yang bermutu tinggi. Walaupun suasana mereka tak macam kita, senang nak dapat kitab, senang nak dapat maklumat. Wala nadhunnu ahadan, sekalipun begitu, dan sekalipun ulama-ulama silam telah banyak mengerahkan akal fikiran mereka untuk menghasilkan penulisan-penulisan tentang akidah ni, penulisan yang bermutu tinggi, yang tinggi kualiti nilai ilmiahnya. Sekalipun begitu, tetap juga kami yakin, la nadhunnu ahadan, kami yakin bahawa tiada seorang pun, ini daripada kalangan ilmuwan muslimin, la nadhunnu ahadan ya'taqidu wujubal wuquf indama waqafu. Tiada seorang pun daripada kalangan ilmuwan yang beriktikad bahawa wajib ke atas kita semua berhenti daripada meneruskan usaha penjelasan akidah seiringan dengan tempat yang mereka berhenti. Maknanya usaha menerangkan tentang akidah Islam ini akan berterusan sampai hari kiamat. Bukan bermakna Imam Tahawi dah karang dah, akidah Tahawi dah cukup dah, zaman ni tak payah dah kita nak bahas akidah dah. Zaman ni kena bahas juga, sebab zaman ni dia punya fitnah dia lain. Dia punya ujian-ujian dia punya kesamaran, dia punya syubhat-syubhat yang timbul adalah berlainan. Walaupun ada pada zaman dulu, tapi zaman ni kita tengok syubhat mana yang kuat, maka kat situ kita akan bahaskan secara lebih mendalam terhadap syubhat-syubhat yang baru muncul zaman kita. Jadi tak boleh seseorang tu nak kata cukup dah dengan kitab-kitab akidah yang lama, tak perlu lagi pembaharuan, tidak perlu lagi ulama-ulama sekarang nak buat kitab-kitab baru, cukup dah. Tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Sebab setiap zaman ni dia ada dia punya situasi dia yang tersendiri. Dan apatah lagi Rasulullah SAW sendiri bersabda bahawasanya setiap 100 tahun akan datang may yujaddidu, maknanya orang yang mentajdidkan agama. Itu menunjukkan usaha penjelasan tentang agama ni akan sentiasa berterusan, bukan statik.
Kemudian Syekh Saifuddin kata walamma kana an-nasu, dan tatkala manusia la yazalu muhtajina ila i'adatil bayan bihasabi ma yunasibu kulla usrin min al-usur, tatkala manusia sentiasa berhajat kepada pengulangan penjelasan, i'adatil bayan, pengulangan penjelasan, bihasabi ma yunasibu kulla usrin minal usur, bersesuaian dengan setiap zaman. Wadhalika bihasabi ma yatra'u alaihi minal iskalat, dan demikian itu berdasarkan kepada kemuskilan dan kesamaran yang baru timbul. Kemuskilan dan kesamaran yang baru timbul di zaman itu. Zaman kita ni macam-macam lah, dengan liberalnya, dengan pluralisme agamanya, kemudian dengan firqah-firqah salafi taimi, wal waqa'i, bihasabi ma yatra'u alaihi minal iskalat wal waqa'i, dan peristiwa-peristiwa. Seperti kita kata peristiwa kejatuhan khalifah. Kejatuhan Khalifah Uthmaniyah membawa kepada satu perubahan ke dalam keilmuan umat Islam. Jadi ketika tu umat Islam berada dalam keadaan kegoncangan apabila jatuhnya Khalifah Uthmaniyah, sampai ilhad ataupun atheism, ataupun tidak percaya kepada ketuhanan ataupun tidak berpegang kepada agama, menjadi perkara yang tersebar luas di kalangan muslimin yang duduk di tempat-tempat yang serba moden zaman tu. Jadi bila berlaku waqa'i' ni, peristiwa-peristiwa macam ni, jadi ada ulama ketika tu yang akan tampil ke hadapan dan menjawab segala syubhat dan menjelaskan akidah Islam. Jadi i'adatil bayan ni adalah perkara yang sentiasa manusia berhajat kepadanya. Jadi tak boleh kita nak kata statik. Statik maknanya dah cukup dah. Imam Ghazali dah karang Al-Iqtisad fil I'tiqad, cukup. Imam Razi dah karang Matalib ala Aliyah, cukup dah. Tak boleh, dia kena ada sentiasa usaha yang mustamir. Wadhalika bihasabi ma yatra'u alaihi minal iskalat wal waqa'i wa taghayyuril ahwal, dan perubahan umat. Keadaan umat pun berubah. Bila keadaan umat berubah, maka uslub yang digunakan perlulah diubah. Uslub untuk kita menyampaikan penerangan tentang Islam ini, macam kita pakai metode live ni, padahal zaman dulu mana ada kan. Jadi semua ni dia berhajat kepada perubahan, walaupun perubahan ni perubahan yang tidak ada kaitan dengan penulisan lah, tapi uslub, mana uslub penyampaian tentang akidah ini, dia berhajat kepada mengiringi dengan suasana zaman-zaman yang tertentu. Faqad kana min ad-daruri, maka tatkala manusia sentiasa berhajat kepada pengulangan penjelasan, maka secara daruri, kana min ad-daruri an tu'ada kitabat syarh al-aqidah wa umur al-iman, maka secara daruri, suatu kelaziman, mestilah diulang kembali penulisan syarahan-syarahan akidah dan hal-hal yang bersangkut paut dengan keimanan, dengan perkara keimanan. Fi kulli zaman bihasabi ma yufidu ahlahu, pada setiap zaman sebagaimana yang dapat memberikan faedah kepada ahli zaman tersebut. Wa an tubhathal masaila marratan ukhra, dan bahawa dibahaskan juga semula segala permasalahan-permasalahan akidah sekali lagi, bihasabi ma yulaimu ahlal usr, dengan kesesuaian ahli zaman tersebut. Fa inna hadha anfa'u bi idznillah ta'ala, maka ini adalah terlebih memberi manfaat dengan izin Allah. Wa yusa'idu fil wasli baina juhudil mutaqaddimin wal mutaakhirin, di samping membantu menghubungkan di antara hasil kesungguhan khidmat para ulama silam dengan mereka yang terkemudian. Jadi ini jadi jambatan lah. Jadi akan datang orang akan
orang yang akan datang pula akan meneruskan lagi, akan menjadi jambatan pula. Jadi wa kullu ma narjuhu fi hadzal maqam, dan apa yang kami harap pada tempat ini, pada situasi ini, bahwasanya alla tatawaqqafu hadhihi al-amaliyah fi usri min al-usur, bahawa amalan mengarang kitab, mensyarahkan, i'adatil bayan, mengulangkan penjelasan tentang akidah Islam ini tidak terhenti di satu zaman pun. Zaman yang akan datang tidak terhenti sekali. Lianna tawaqqafaha, kerana sekiranya dia berhenti, dia tidak menunjukkan, melainkan kepada taksir, kekurangan umat ketika zaman itu. Sebab apa? Sebab manusia tidak akan manusia selama mana ada di dalam dunia ini tidak akan sampai darajat yang di mana mereka tidak berhajat kepada apa-apa penjelasan tentang akidah. Tak habis lagi ni mukadimah ni. Panjang lagi ni. Waqad salakal ulama'u masalika fi hadzal sabil. Maka para ulama telah mengambil beberapa pendekatan dalam usaha menerangkan akidah Islam ini kepada umat. Fa ba'duhum kataba kutuban mutawwalatan. Maka sebahagian daripada mereka mengarang kitab yang membahaskan akidah secara panjang lebar. Sarat maraji' fi babiha, sehingga menjadi tempat rujukan pada bidang ini. Wa ikhtalafat turuquhum, dan mereka mengambil pendekatan yang berbeza-beza. Fi ta'lif, pada menghasilkan karya tu, minal i'timad alal adillatil aqliyah wan naqliyah, pada berpegang kepada dalil-dalil aqli dan dalil-dalil naqli, bihasabi ma ra'awhu munasiban, berdasarkan situasi yang mereka lihat sesuai. Jadi zaman kita ni perlu ada dua-dua lah. Satu zaman dulu diperkuatkan dengan adillatil aqliyah. Maknanya menerangkan akidah Islam dengan dalil-dalil akal. Di zaman di mana Mu'tazilah kuat. Diperkukuhkan lagi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni dengan adillatil aqliyah. Sebab apa? Sebab lawan puak yang menggunakan dalil akal, yang mereka sangkakan dalil akal. Jadi zaman kita ni dua-dua kena. Dalil akli pun kena diperkasakan dan dalil naqli pun kena diperkasakan. Kedua-duanya kita berhajat. Wa ba'duhum kataba kutuban mutawassitatan. Dan sebahagian daripada mereka menulis beberapa kitab yang membahas ilmu akidah secara pertengahan. Tufidu tulabaha, yang memberi faedah memberi faedah kepada para penuntut ilmu, ma yahtajuna bi aqsara sabilin, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka hajati dengan jalan yang paling ringkas, paling cepat. Jadi itu dikarang kitab-kitab mutawassithah, kitab-kitab pertengahan, kitab-kitab yang mensyarahkan akidah Islam ni secara pertengahan. Banyaklah yang kita mengaji dekat pondok-pondok, yang mengaji dekat universiti, syarah-syarah tentang Jawharatul Tauhid tu semua. Itu mutawassithah. Mutawassithah. Wa ba'duhum kataba kutuban mukhtasaratan, dan sebahagian daripada mereka menulis kitab yang ringkas, saghiratul hajm, yang ringkas, yang belum lagi. Wa ba'duhum kataba kutuban mukhtasaratan, dan sebahagian daripada mereka kataba kutuban mukhtasaratan, menulis kitab yang ringkas agar manusia, liyasta'ina bihan nasa ala tadhkaril ahkam, agar manusia dapat mengetahui segala hukum-hukum akidah, wa ihkamit tasawurat, dan
menekuni segala konsepnya. Ihkami tasawurat. Tasawurat ni penting. Sebab akidah ni dia berkaitan dengan kefahaman. Kefahaman kita tentang konsep-konsep sesuatu. Konsep wahdaniyah Allah Ta'ala. Jadi kitab-kitab akidah ni yang dikarang secara mukhtasarah, yang dikarang secara ringkas ni, dia membantu para talabah, membantu orang ramai agar ihkam tasawurat, agar mereka menekuni konseptualisasi, konsep tentang ketuhanan, konsep tentang sifat-sifat ni semua. Sebab tu didatangkan takrif. Takrif ni membantu kita memahami konsep sesuatu, tasawurat sesuatu. Wa tazyinil afham. Dan dikarang kitab itu juga supaya menajamkan lagi pemahaman. Waliyatamakkanu minal istifadati minha fi aqsar zamanin. Dan supaya manusia dapat mengambil faedah daripadanya pada masa yang singkat biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Jadi itu matlamat dikarang kitab-kitab mukhtasarah, kitab-kitab ringkas, dan disebut di dalamnya segala tasawurat, segala perkara-perkara yang berkaitan dengan konsep ketuhanan, supaya manusia faham. Jadi itu gunanya i'adatul bayan, itu gunanya bayan, penerangan. Al-alfaz, segala lafaz-lafaz ini qawadib al-ma'ani, menjadi kenderaan bagi makna-makna. Jadi apabila dilontarkan lafaz ke dalam akal kita, maka makna-makna tertentu akan tergambar. Jadi makna-makna tu yang dikehendaki daripada i'adatil bayan ni. Supaya makna-makna yang asal tu, sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi SAW dan diikuti oleh sahabat dan para salafus soleh, makna-makna tentang ketuhanan itu, konsep dia kekal seperti mana yang dahulu. Walaupun diguna ibarat-ibarat yang berbeza, tetapi makna tu, jadi sebab tu perlu kepada i'adatil bayan, dan perlu kepada tasawurat, perlu kepada penjelasan, ihkam, makna menekuni segala tasawurat. Wa minal kutubil mukhtasarati saghiratil hajmi, dan di antara kitab ringkas yang nipis lembarannya ialah Kitabul Aqidatit Tahawiyah, ialah kitab akidah tahawiyah, al-musammatu bi bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah, yang dinamakan sebagai bayan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bayan tu makna penerangan akidah ahli sunnah wal jamaah, lil imam al-Hummam al-Syahir, bagi imam al-Hummam. Al-Hummam ni maknanya as-sayyidus syuja' ataupun al-azimul himmah, orang yang mempunyai himmah yang tinggi. Imam al-Hummam al-Syahir yang masyhur lah Imam Tahawi ni. Al-Hafiz, yang menghafal beribu hadis. Al-Muhaddis al-Faqih, yang mahir dalam hadis pada sudut dirayah dan riwayah. Al-Faqih, lagi pula faqih. Faqih dalam mazhab apa? Dalam mazhab Hanafi. Siapa dia? Abi Ja'far At-Tahawi. Dikarang oleh Abi Ja'far At-Tahawi, athabahullah anil muslimin khairul jaza'. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ganjaran pahala yang besar pada dia. Wa qad taqabbala al-ulama'u kitabahu hadha, dan para ulama telah menerima kitab dia ni. Ulama sepanjang zaman, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah telah menerima kitab karya beliau ini. Maknanya zaman salaf tu pun, maknanya zaman beliau lah. Makna 300, beliau wafat 320 lebih. Jadi zaman beliau tu, zaman akhir-akhir zaman salafus soleh, orang dah terima dah kitab ni. Sehingga hari ni ulama-ulama ahli sunnah masih lagi berpegang dengan kitab ni, dengan isi kandungan kitab ni.
Ha. Taqabbala al-ulama'u kitabahu hadha wa intashara al-i'timadu alayhi wal 'azmu ilayhi, dan telah tersebar luas penisbahan kitab ini kepada beliau. Jadi bukan perkara yang tidak pasti. Makna secara pasti kitab ini dibangsakan kepada beliau. Wahtamma bihi ahlu sunnah. Dan dan ulama ahli sunnah wal jamaah memberikan tumpuan dan pengamatan terhadap karya ini sepanjang zaman. Wastafada minhu an-nasu ala ikhtilafi tabaqatihim fil ilmi, dan sekalian muslimin, tidak kira apa jua latar belakang keilmuan mereka, semuanya wastafada minhu an-nas ala ikhtilafi tabaqatihim fil ilmi, semuanya dapat mengambil faedah daripadanya. Wa ma yazaluna, sehingga hari ini, bifadlillahi ta'ala, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala. Jadi besar sungguhlah jasa Imam At-Tahawi ni. Ada orang tanya bila nak habis. Tak tahulah, baru nak mula, tak tahu bila nak habis. Jadi ini mukaddimah ni memanglah kadang-kadang ambil masa lama sikit. Matan dia sebenarnya nipis saja. Cumanya kita tengok keperluan untuk kita menghuraikan. Kalau ada tempat-tempat yang kita berhajat untuk menghuraikan secara lebih dalam, maka kita akan ambil huraian-huraian yang ada dalam kitab ni. Jadi kenapa saya baca mukaddimah yang panjang lebar ni? Supaya menjelaskan, memberi tasawur, memberi gambaran tentang muhimmah, tentang kepentingan ilmu aqaid ni, dan kenapa ilmu aqaid ni perlu penjelasan yang berulang-ulang kali, setiap zaman dan setiap tempat. Dan seterusnya Syekh Sa'id Fudah kata, walamma kana al-kitab bihadhihi al-mathabah, dan tatkala kitab ini kedudukan dia tinggi, sebagaimana yang kita lihat ni. Kedudukan kitab ini sebagaimana yang dijelaskan ni, kita nampak tinggilah kedudukan dia. Faminal mutawaqi', maka sudah dapat dia agak, ayyuhawila ba'dun nas minal mukhalifin li ahli sunnah ta'wila kalamihi wa i'adata syarhihi bitariqatin tuhimu annahu muwafiqun lahum ghairu mukhalifin. Jadi tatkala besarnya kedudukan kitab ini sebagaimana yang dijelaskan tadi, maka sudah dapat diagak bahawasanya ada manusia yang akidahnya menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah akan berusaha, dia akan berusaha menakwilkan kalam Imam At-Tahawi. Sekarang ni dia panggil tahrif. Dia takwil balik kalam Imam At-Tahawi, sebab dia dah tahu kedudukan Imam Tahawi ni di sisi umat Islam tinggi. Dan kitab dia dipandang tinggi. Dia anggap sebagai satu teks yang disepakati oleh ulama-ulama Islam akan kebenaran akidah di dalamnya. Kebenaran akidah yang disebut di dalamnya. Jadi ada golongan-golongan yang tertentu, dia menakwilkan semula kalam Imam At-Tahawi dan mensyarahkannya dengan cara memperlihatkan seolah-olah isi kandungan yang ada di dalam kitab akidah Tahawiyah ini bermuafakat dengan akidah mereka. Jadi tuju pada siapa ni? Tuju kepada ada beberapa golongan lah. Antaranya golongan Salafi Taimi. Dan antaranya golongan Mu'tazilah pun ada. Macam Syed Hasan As-Saqaf. Dia karang kitab Syarah Akidah Tahawiyah. Kemudian pemahaman dia tu adalah pemahaman Mu'tazilah. Jadi itu antara perkara yang akan dikritik oleh Syekh Sa'id Fudah. Dan kitab ni tersebar luas juga. Kitab yang dikarang oleh Syed Hasan As-Saqaf tu, dia mensyarahkan kitab Akidah Tahawiyah ni berlandaskan hadis-hadis Nabi.
Jadi zaman kita ni bila orang tengok hadis Nabi, oh Masya Allah, oh betul ni. Sedangkan hadis yang dipakai itu ada khilaf. Ada taujihat dia yang tertentu, yang apa? Yang tidak bermuafakat dengan ahli sunnah wal jamaah. Makna ahli sunnah wal jamaah faham ada hadis tu, tapi dia ada taujihat dia. Dia ada dia punya clarify dia macam mana tentang hadis-hadis yang dibawa tu. Antaranya sampai menafikan adanya sirat. Jadi perkara-perkara macam ni akan dikritik lah. Jadi kalau kita tak nak kritik, kita nak baca sekali lalu macam tu, boleh, tak ada masalah. Cumanya ini untuk istifadah, untuk menambahkan lagi pengetahuan kita, dan untuk kita amati akidah kita ni. Sebab akidah kita ni zaman ni sentiasa ada pihak-pihak tertentu yang hendak merosakkannya, sama ada secara sengaja ataupun tidak. Jadi perlu kepada pengamatan, perlu kepada renung-renungan yang mendalam tentang khilaf-khilaf yang berlaku. Jangan pula benda tu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi sebab yang syarah, tapi sebab dia syarah akidah Tahawiyah, dia syarah matan akidah Tahawiyah, jadi kita anggap itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dia kata fa aqdama ba'dhum ala kitabati syuruhi alaihi. Lantas sebahagian daripada kalangan mereka mengedepankan diri dan mensyarahkan akidah Tahawiyah ni, membahas dan membetulkan wa'alaju masailahu. Dia pula yang membetulkan kalam Imam Tahawi bersesuaian dengan akidah mereka. Mereka pula kata, oh ini ijmal ni, apa yang dia cakap ni ijmal. Dia perlu kepada penafsilan lagi. Tiba-tiba penafsilan dia bawa terbabas. Bukan bertepatan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa awwalu ba'duha, dan ada juga yang menakwilkan isi kandungannya bima la yustafadu min nazmi kalamihi. Ada juga yang menakwilkan isi kandungannya dengan makna yang bukan dikendaki maksud asal teks tersebut. Bukan makna yang terkeluar, makna yang makna yang lahir daripada struktur ayat tu. Tapi makna tu dia bawa dari luar. Makna cara ini maknanya dia ta'asuf, maknanya dia takalluf. Dia buat-buat hujah. Dia mereka-reka. Dia takwil sehingga makna yang hasil daripada penakwilan mereka itu bukan sebagaimana yang dimaksudkan daripada asal teks tersebut. Bihaitsu sarafuha an maqsidihi wa maramihi. Iaitu dengan cara menyelewengkan teks tersebut daripada matlamat dan tujuan asal pengarangnya. Antaranya, sebagai contoh, Imam Tahawi kata la yahtawi. Maknanya Allah Ta'ala tidak meliputi la tahtawihi al-jihatu sittah. Maknanya jihad yang 6 ini, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang ni, tidak meliputi Allah Ta'ala. Makna Allah Ta'ala tidak berjihad lah di dalam teks tu, tapi diorang nak kata alal arsyistawa dengan makna kata jihad ke atas. Jadi ini antara cara mereka nak menyelewengkan teks. Mereka bawa lah datang ayat Quran ke apa benda ke semua, tapi sebenarnya bukan bersesuaian dengan makna yang sebenar ayat Quran tu sendiri. Sebab ayat ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat kita tak boleh nak buat usul bagi akidah Islam. Usul bagi akidah Islam semuanya muhkamat. Laisa kamithlihi syai', muhkamat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Muhkamat. Muhkamat ni tidak boleh diselewengkan makna dia. Tidak boleh ditafsirkan kepada makna yang lain sebab dia dah jelas. Maka apabila Syekh Saifuddin melihat situasi-situasi yang berlaku ini,
maka beliau pun menghasilkanlah penulisan ini, agar membantu kita semua ni, penuntut-penuntut ilmu, untuk memahami akidah ahli sunnah wal jamaah dengan yang sebenar, dengan cara yang sebenar. Sebab akidah ni benda yang paling penting lah. Dan orang yang ada otoriti pada nak memelihara akidah ahli sunnah wal jamaah ni, orang yang berkecimpung di dalam bidang ni. Yang ini orang mana yang berkecimpung dalam bidang akidah ni? Iaitu mutakalimin. Mereka mengetahui selok-belok daripada sudut dalil aqli dan selok-belok daripada sudut dalil naqli. Jadi bukannya sembarangan orang yang menulis kitab ni. Jadi ini antara permulaan muqaddimah yang disebut oleh Syekh Saifuddin. Kemudian beliau pun meneruskan lagi dalam muqaddimah ni, menyatakan bahawasanya ada beberapa perkara yang dikedepankan, yang diutamakan oleh beliau ketika mengarang syarah ini, supaya para talabah ilmu-ilmu akidah ni memada dengan syarahan dia ni daripada nak murajaah kitab-kitab yang lain. Sama ada kitab-kitab lughah ke, kitab tafsir ke, kitab-kitab khilaf yang lain. Sebab apa? Sebab dia dah habiskan masa dia mengumpulkan segala isi kandungan yang penting dan dia letak dalam kitab ni. Jadi besarlah dia punya jasa dia untuk kita. Tak perlulah kita nak murajaah lagi kitab-kitab lain, melainkan bila kita nak tengok secara pasti betul ke imam tu sebut macam tu. Tapi isi kandungan yang ada dalam kitab ni yang disyarahkan oleh oleh Syekh Saifuddin ini, dah padan dah bagi kita daripada kita nak merujuk kitab-kitab lain. Dan dia kata, Syekh kata, wa harastu fi hadzal kitab ala umuri taliyah. Dan dia bersungguh-sungguh pada mensyarahkan kitab ini di atas beberapa perkara. Syarah lafaz matan, mengeluarkan intisari maknanya daripada nazam, daripada struktur ayat dengan apa yang sesuai dengan dilalatil lughah wa qawaninaha wa qawaniniha, dengan makna-makna tersurat daripada lughah, daripada bahasa Arab dan segala kanun dia. Biduni ta'assufin wala takallufin, bukan dengan cara yang menyalahi makna sebenar dan mereka-reka makna. Jadi dia buat ni semua biqadri taqah lah, sekadar mana yang mampu. Kemudian beliau berkata, wa qad ista'antu, dan aku merujuk juga dengan syarah-syarah yang ulama-ulama silam yang mu'tamadah, yang diiktimadkan, yang mu'tamadah, yang mana yang boleh diiktibarkan, li hadzal matnil jalil, bagi matan ini, seumpama syarah Al-Alamah Imam Akmaluddin Al-Babriti dan Alamah Syekh Abdul Ghani Al-Ghunaimi. Ini saya pernah taraki lah, Al-Alamah Syekh syarah Alamah Syekh Abdul Ghani Al-Ghunaimi. Wa qad awda'tu fi syarhi khulasata ma dzakaruhu, dan aku telah meletakkan di dalam syarahku, akan kesimpulan apa yang mereka sebut. Jadi memada dengan apa yang dia sebut kat dalam ni daripada kita merujuk dalam kitab-kitab lain. Tapi kitab-kitab lain ni bermanfaat lah kalau kita nak tengok. Thaniyan, yang keduanya, qumtu bil istidlal, aku datangkan dengan istidlal di atas matalib wal ahkam, dengan dalil-dalil yang mencukupi daripada kitab dan sunnah. Walam u'arrij, dan aku tidak beriktimad kathiran fi hadha syarh ala tatwil wa ta'ammuqi fil adillatil aqliyah. Jadi syarah ni, syarah kabir ni, Syekh Saifuddin kata aku tidak iktimad sangat pada mensyarahkan kitab ini dengan menggunakan dalil-dalil akli. Sebab apa? Sebab dalil akli ni sesuai dengan perbahasan kitab-kitab lain. Maknanya dia tidak mendalam lah
pakai dalil-dalil akli macam mana kitab-kitab kalam. Kebanyakan yang didatangkan ialah syarahan lughawi, syarahan-syarahan syuruhul hadis, makna syarahan-syarahan hadis-hadis ulama akidah ahli sunnah wal jamaah tentang hadis-hadis tertentu. Makna beliau mendahulukan mensyarahkan hadis dengan lughah, dengan kaedah lughah, dan menggunakan kalam-kalam ulama silam. Kemudian Syekh kata, thalithan harastu ala munaqashati ba'di syurah, dan aku bersungguh-sungguh pada mengkritik sebahagian daripada syarahan orang-orang yang mensyarahkan akidah At-Tahawi ni, pada apa yang aku melihat maksudnya jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Syekh sendiri. Jadi beliau akan datangkan kalam-kalam orang yang menyalahi daripada maksud sebenar, dan kritik dan menganalisa dan menolak, dengan cara ilmi lah, bukan dengan cara mafia gangster ni. Jadi dia kata wahadhihi tariqah, jalan ini menambah fi musa'adi talabatil ilmi, talibil ilmi, menambah pada membantu penuntut ilmu dan orang yang menyelidik di atas memahami secara dalam pada pemahaman lafaz-lafaz matan. Jadi beliau akan muqaranah, fal muqaranah baina ara'in nas, maka membuat perbandingan di antara pandangan-pandangan manusia ialah tariqatun minat turuqil mu'tamadati, ialah satu jalan daripada jalan-jalan yang mu'tamad fil fahm, yang dapat dipegang pada pemahaman. Kita bandingkan. Wal iqtirabu min ar-ra'yil aswab, dan terlebih menghampiri kepada pendapat yang lebih sahih. Jadi dalam kitab ni ada juga kritikan-kritikan terhadap syarahan-syarahan orang lain. Jadi matlamat dia adalah supaya kita semua dapat memahami secara detail maksud daripada matan akidah Imam At-Tahawi ni. Jadi akhir daripada muqaddimah ni, Syekh Saifuddin dia menerangkan, menjelaskan bahawasanya di sisi dia niqash ataupun mengkritik pahaman orang lain ni, orang yang berbeza pendapat ini adalah perkara yang penting. Perkara penting sebab dia membawa kepada makin menghampirkan diri di antara satu sama lain. Menghampirkan diri di antara satu sama lain bagi dia lah. Bagi Syekh Saifuddin, itu akan berlaku, tetapi dengan cara macam mana? Dengan cara ilmiah lah. Kalau cara menyerang peribadi, mempersendakan, memperlekehkan, ini semua tidak membawa kepada kebaikan kepada umat Islam. Apatah lagi kepada dakwah Islamiah tu sendiri. Orang yang lain daripada orang Islam akan melihat sebagai orang Islam ni kaki gaduh. Tapi kalau kita menangani isu khilaf ni dengan cara ilmiah, maka dia akan menghasilkan perkara yang positif. Jadi itu akhir daripada maksud daripada muqaddimahnya. Jadi ini hari ni kita bicara tentang muqaddimahnya. Jadi kita tengok jam pun dah pukul 12.14. Akan datang insya-Allah kita akan membicarakan tentang terjemah. Maknanya biografi secara ringkas Imam Abi Ja'far At-Tahawi. Jadi sekadar itu sahaja dahulu hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu kelak di dalam sesi yang berikutnya. Ila akhirihi wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.